balik kepada kisah pada malam ini mengenai Nuh. Tadi kita sebut gelaran bagi Nuh ialah Najiyallah, manusia yang dilepaskan, dibebaskan, diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa besar. Sebenarnya dalam hidup Nabi Nuh, beliau pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga pernah merasa kesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diambil daripada kitab ulama-ulama yang muktabar. Ada 3 benda, ada 3 perkara, ada 3 tempat yang menyebabkan Nabi Nuh ni rasa malu dan kesal dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah kerana Nabi Nuh ini Allah bagi dia umur yang panjang. Umur Nabi Nuh kita sebut tadi 950 tahun. Dan kalau tolak zaman kecil dia, zaman remaja dia, zaman diangkat dia jadi Nabi pun, pastilah tahun dakwah dia itu beratus-ratus tahun. Tetapi yang mengikut seruan, ajakan dan dakwah dia dalam tempoh yang lama dan panjang ini cumalah berjumlah 83 orang. Beratus tahun bayangkan berdakwah, beratus tahun ajak orang buat baik, beratus tahun ajak orang sembah Allah yang satu, cuma 83 orang pengikut. Tu pun kalau tolak anak dia yang 3 tadi, hak lain daripada keluarga dia cuma 80 orang. Apa yang menjadi kekesalan Nabi Nuh? Cuba bayangkan bagaimanakah tentang seruan dan dakwah Nabi akhir zaman, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diangkat jadi Nabi dan Rasul waktu berusia dan berumur 40 tahun. Wafat umur 63. Cuma dalam tempoh dakwah dan seruan Nabi 23 tahun, kita tengok umat Nabi Muhammad hari ini jumlah dia bukan juta, bahkan mungkin berbilion-bilion umat Islam sampailah ke hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah merujuk kepada Nabi Nuh ni rasa kesal dia pada Allah ialah kerana dia menggunakan salah satu senjata yang paling mustajab yang diberikan kepada setiap Nabi dan Rasul, iaitu doa yang pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Nuh ini ada dalam surah yang bererti nama beliau sendiri, dalam surah Nuh. Boleh buka ayat yang ke-26, ada doa Nabi Nuh. Dia mendoakan semoga setiap orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik, tolak daripada mereka yang beriman kepada beliau, semuanya dihancur dan dimusnahkan oleh Allah. Jadi ini juga antara kekesalan dia kerana mendoakan demikian. Yang ketiga ialah kerana isteri dan anaknya sendiri pun tidak berjaya diseru dan didakwahnya. Sementara orang-orang daripada bukan keluarga beliaulah yang menjadi pengikut-pengikut beliau yang paling setia dan beriman kepada beliau. Ini memberikan kita satu contoh iktibar, pelajaran dan pengajaran bahawa sememangnya hakikat hidayah itu bukan di tangan manusia. Nabi-nabi dan para rasul hanya sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan kepada umat. Tapi yang nak bagi petunjuk, yang nak bagi hidayah yang sebenar, hanyalah satu-satunya milik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah dapat lihat dengan jelas, tengok anak Nabi Nuh pun tak beriman dengan dia, isteri Nabi Lut pun tak beriman dengan suami dia Nabi Lut, bapa Nabi Ibrahim sendiri pun seorang tukang pembuat patung berhala. Ini adalah contoh-contoh
takdir dan perkiraan Allah kepada kehidupan nabi-nabi dan rasul tersebut nak membuktikan kepada kita hidayah Allah itu amat luas, petunjuk Allah juga amat luas. Dia boleh datang, dia boleh singgah, dia boleh berhenti kepada setiap hati manusia yang Allah pilih. Tidak semestinya kalau keturunan itu jahat dia juga akan melahirkan anak, dan kalau keturunan itu baik tidak semestinya keturunan itu akan terus kekal baik. Semuanya bergantung hanya kepada petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita pergi kepada misi, yaitu misi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 213. Baqarah ayat 213, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Al-Baqarah 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia sememangnya sejak dulu lagi adalah suatu umat yang satu. Manusia ni semua sejak dulu lagi adalah umat yang sama, umat yang satu. Kalau Quran yang kita baca hari ini dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidah faba'asallah, tetapi ada satu qiraat yang dipanggil qiraat Abdullah, dia dibaca kanan nasu ummatan wahidah fakhtalafu. Tetapi kalimah fakhtalafu ni tak ada dalam Quran Rosam Usmani atau mana-mana Quran lain. Ini adalah qiraat Abdullah. Manusia ni semua sekali satu bangsa yang satu, umat yang satu, fakhtalafu, kemudian dia ni berpecah belah. Kemudian dia ni jadi khilaf antara satu dengan yang lain. Asal satu duk bergaduh, asal satu duk berkhilaf, asal satu duk berbalah. Kemudian Allah buat apa? Faba'asallahu nabiyyin. Kemudian atas dasar Rahman dan Rahim daripada Allah, Allah mengutuskan utusan dia daripada kalangan nabi-nabi dan rasul. Untuk apa? Mubashshirina wa munzirin, untuk menyampaikan berita dan khabar gembira. Sesiapa yang melakukan kebaikan pasti akhirat kelak dia akan diberikan syurga. Wa munzirin, juga untuk menyampaikan berita berbentuk ancaman. Sesiapa yang melakukan dosa, melakukan maksiat, kufur dan ingkar kepada Allah, pasti di akhirat akan dibalas dengan neraka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan ada di antara sebahagian nabi dan rasul ini diturunkan kepada mereka kitab sebagai panduan, bil haqq, dengan keterangan yang nyata, dengan penjelasan yang nyata, liyahkuma bainan nas, untuk menjadi satu ketetapan bagi manusia, untuk dijadikan syariat, untuk dijadikan panduan, untuk dijadikan alat untuk berhukum di kalangan manusia. Fi makhtalafu fih, daripada apa-apa yang mereka perselisihkan, daripada apa-apa yang mereka berkhilaf. Dalam tafsir Ibnu Katsir merujuk kepada ayat ini, Baqarah 213, ada seorang imam yang bernama Imam Qatadah. Dia mengambil daripada Imam Ikrimah dan dia mengambil daripada riwayat Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi, merujuk kepada Abdullah Ibnu Abbas. Jadi dalam riwayat tersebut Ibnu Abbas menuturkan
bahawa umat sejak Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Nuh berjumlah 10 generasi. Dalam riwayat Ibnu Abbas ni dia sebut dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh umat ni berjumlah 10 generasi. Dan sememangnya sama dan tepat kita baca riwayat salasilah tadi 10 jalur sanak keturunan dari Nuh sampai Nabi Adam. Mereka semuanya adalah umat yang satu, membawa syariat yang satu, menyembah Tuhan yang satu. Tetapi di kemudian hari mereka ini berkhilaf di antara satu dengan lain, yang mana akibat membesarnya khilaf tersebut sehingga berlaku pecah belah, berlaku perpecahan di antara mereka. Sebab itulah antara rahmat daripada Allah untuk kawal balik, counter balik pecah belah ini, diutuskanlah kepada umat yang berkhilaf ini nabi-nabi, rasul-rasul dan para utusan Allah. Dan sebahagian daripada mereka nabi-nabi ini Allah bagi kitab sebagai panduan dengan sejelas-jelasnya untuk berhukum di kalangan manusia daripada apa yang mereka duk khilaf, daripada apa yang mereka duk perselisihkan. Jadi itulah pandangan riwayat daripada Ibnu Abbas berkenaan dengan tafsir Baqarah 213. Dulu umat ni satu, kemudian baru berpecah. Jadi kita tengok bagaimana konteks, bagaimana keadaan, bagaimana hal ehwal yang melatari kaum dan bani sewaktu Nabi Nuh ini berada bersama mereka. Dikatakan juga riwayat daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini dikategorikan sebagai rasul yang pertama. Bukan maksud dia tu melebihi Adam, bukan maksud dia tu melebihi Idris, tetapi maksud Rasul pada zaman dialah mula-mula berlakunya kemusyrikan di atas muka bumi. Sebelum ini, start zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi-Nabi hak sebelum dia tu tak pernah berlaku orang syirik. Mungkin kezaliman ada, mungkin keingkaran ada, tapi syirik bermula, sembah patung, sembah berhala bermula pada zaman Nabi Nuh. Inilah yang bermaksud disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir sebagai Nuh ini rasul yang pertama, sebagaimana yang disentuh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan dengan hadis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana keadaan ini bermula? Pada zaman dulu Allah pernah utuskan kepada kaum-kaum Nabi Nuh dan sebelumnya manusia-manusia yang dianggap saleh, manusia-manusia yang baik dan beriman. Dan mereka ini mempunyai nama-nama tertentu, dan nama ini bukan rekaan, nama ini jelas disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah Nuh sendiri dalam ayat 23 dan ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Dan telah berkatalah ketua bagi kaum-kaum dan kabilah masing-masing, la tazarunna alihatakum, janganlah sesekali kamu meninggalkan sembahan-sembahan kamu. Jangan sesekali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu ini. Wala tazarunna, dan juga jangan sesekali kamu meninggalkan waddan, patung wad ini, wala suwa'an, patung suwa ini, wala yaghusa, patung yaghus, wa ya'uqa, patung yaghud dan patung nas. Nama ni Al-Quran sebut dengan jelas. Ini nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam atau sebelumnya. Ada yang nama Wad, ada yang nama Suwa,
ada yang nama Yaghus, ada yang nama Ya'uq, ada yang nama Nas. Tapi ayat ini menceritakan zaman mereka dah lama meninggal, tetapi yang kekal bersama kaum Nabi Nuh ini ialah patung-patung yang sengaja dibina oleh mereka, kemudian patung ini disembah, dijadikan idola dan berhala bagi mereka. Jadi bila Nabi Nuh seru mereka, bila Nabi Nuh dakwah mereka supaya kembali menyembah Tuhan yang satu, kepala-kepala daripada bani masing-masing, kepala-kepala daripada kaum masing-masing ini, dia nak counter balik dakwah dan seruan Nabi Nuh. Ingat, jangan tinggalkan sembahan kamu, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, jangan tinggalkan Wat, jangan tinggalkan Suwa, jangan tinggalkan Yaghus, Ya'uq dan Nas. Wa qad adallu katsiran wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Ayat seterusnya 24. Dan kebanyakan daripada ketua-ketua ini, mereka ini menyeru kepada kesesatan. Mereka ni banyak menyeru kepada kesesatan. Mereka banyak menyeru pada penyelewengan. Wa ma tazidiz zalimina illa dhalala. Dan tidaklah Allah menambahkan bagi orang-orang yang berperangai dan berkelakuan zalim ini kecuali sentiasa berada dalam dhalala, kesesatan yang nyata.